Okey, Ustaz Afiq okey ya? Okey. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pakai sini. Boleh? Di sini atasnya. Ya. Cakap ni saya okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marat Assalamualaikum warahmatullahi. 3 jam pun. Yang berbisa yang boleh mendatangkan tadi Dia boleh pun tak edit. Okey. kalau seseorang itu tidak mempunyai Yes, satu kesedaran Okey, sebelum kita mula, saya nak minta kerjasama tuan-tuan dan perempuan yang ada on mic tu, off ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan perempuan hadir ke program webinar yang menjadi tajuk bicara merungkai antara untung dan riba. Untuk maklumat semua, program ini adalah anjuran pihak Masmed dan Acis Youth Police. Saya Muhammad Riza Makno selaku koordinator persawanan. Dan pada hari ini saya akan menyerahkan tugas kepada Ustaz Dr. Afifuddin, yang akan dibantu oleh Dr. Basri dan dengan masa saya ingin menjemput Ustaz Dr. Afifuddin untuk meneruskan program webinar kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Encik Rizal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan keizinannya kita dapat bersama-sama
pada hari ini berkumpul di dalam majlis ilmu yang mana kita akan membawa satu tajuk di dalam segmen buat bicara berkaitan jual beli. Pada petang ini kita membawakan satu tajuk yang agak menarik, iaitu merungkai kekeliruan antara untung dan riba. Jadi bersama-sama saya pada petang ini seorang panel, seorang tokoh dalam bidang ekonomi Islam, iaitu Dr. Basri bin Abdul Ghani. Jadi sebelum kita meneruskan segmen kita dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang pengajian Dr. Basri bin Abdul Ghani. Yang mana nama beliau adalah Dr. Basri bin Abdul Ghani telah memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang ekonomi Islam, sarjana dalam ekonomi Islam dan juga ijazah sarjana muda dalam syariah dan ekonomi. Jadi Dr. Basri bin Abdul Ghani bersama-sama kita sekarang. Apa khabar Doktor? Baik. Baik, Doktor boleh dengar suara saya agak jelas ya? Boleh. Baik Doktor. Berbalik kepada tajuk bual bicara kita pada hari ini, dalam merungkai kekeliruan antara untung dan riba, secara zahirnya kita lihat kedua-duanya merupakan keuntungan. Jadi boleh Doktor jelaskan sikit perbezaan antara untung dan riba? Okey. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih saudara moderator Dr. Afifuddin dan bahagia moderator Masmed, saudara Nizar dan juga yang berbahagia dan yang buat berusaha untuk menjayakan program kita ni, Profesor Madya, Cik Latifah, Ismail, KPP. Alhamdulillah. Walaupun saya rasa dari segi teknikal ni ada masalah sikit ya. Saya cubalah sedaya upaya untuk menjawab persoalan moderator yang kita fokus kepada bicara jual beli di mana riba dan untung yang ada dalam muamalah jual beli ni, kita lihat semacam ada persamaan kan. Sebab kedua-duanya adalah menghasilkan lebihan ataupun tambahan. Misalnya kita kata jual beli, dia menghasilkan tambahan, dan riba melalui pinjaman pun seakan-akan dia menghasilkan tambahan ataupun untung melalui tempoh masa dan juga ditetapkan awal di masa kontrak pinjaman. Jadi persoalan, adakah tambahan dalam jual beli itu sama dengan tambahan yang dipenuhi dalam pinjaman yang kita kata sebagai riba ataupun interest. Jadi sebenarnya dia tidak sama, sebab bila kita tahan kepada jual beli, yang kita anggap untung tu adalah halal, manakala tambahan kepada instrumen pinjaman iaitu interest ataupun riba tu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah kan. Saya ambil contoh misalnya ginilah. Seorang jual, mungkin dia beli baju secara pukal dengan purata harga RM10 kan. Kemudian dia jual kembali harga RM50 dengan baju tu ditambah value dia, ada value added dari segi warna, dia jahit corak reka yang lebih cantik, jadi dia jual dengan harga RM15. Jadi perbezaan daripada harga asal iaitu harga pokok RM10, kemudian dia jual dengan harga RM15,
itu kita kata RM5 itu adalah untung. Tapi bagi si pemiutang yang memberi loan ataupun pinjaman kepada penghutang dengan jumlah kita kata RM10, tapi dia bayar balik kata dengan RM15. Jadi RM5 itu adalah riba. Jadi walaupun kita nampak pada mata kasar dua-duanya ada pertambahan. Ada pertambahan dalam kad jual beli kita anggap sebagai untung, tapi dalam loan yang dibuat oleh penghutang dia ada tambahan, tapi itu adalah interest. Jadi maknanya kalau kita teliti betul-betul sebab nuzul ayat pengharaman riba ni, misalnya surah Baqarah ayat 275 yang Allah nyatakan wa ahallallahul bai'a wa harram. Jadi amalan kepada orang musyrikin Mekah pada masa itu jalankan aktiviti perniagaan dengan interest, dengan mengenakan kadar bunga, dan mereka menganggap untung dalam jual beli yang dilaksanakan oleh orang Islam dengan interest yang diambil oleh orang musyrikin Mekah dalam perniagaan tu, dia kata sama saja, tak ada beza. Sedangkan Allah menegaskan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lebih jelas lagi kalau kita lihat dari segi jaminan ulangan. Kalau dalam konteks jual beli, ulangan dia tak terjamin. Mungkin kita kata dia untung, kadang-kadang dia ataupun terus rugi. Itu risiko yang terpaksa dihadapi dalam aktiviti jual beli. Walaupun kita kata untung itu harapan dia, tapi tak mustahil berterusan dapat untung. Ada risiko dia dapat rugi. Tapi dalam riba, si penghutang dapat pulangan secara jaminan tetap. Walaupun dalam tempoh yang panjang, dia ambil masa yang panjang, walaupun kita kata penghutang tu lebih bagilah penghutang tu tak dapat bayar, jadi untung ataupun tambahan daripada wang yang dipinjamkan tu akan meningkat dengan banyaknya dari masa ke semasa. Satu lagi kita lihat dalam beli ni, jual beli ni makna aktiviti itu adalah aktiviti ekonomi yang sebenar yang akan menjamin pertumbuhan kepada ekonomi. Berbeza dengan interest ataupun tambahan yang dikenakan oleh pemiutang kepada penghutang, yang paling rugi adalah penghutang. Lebih-lebih lagi kita kata pemiutang adalah individu yang paling tidak aktif dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Itu sedikit sebanyak yang saya cuba bezakan antara untung dalam jual beli yang kita sebagai tambahan daripada modal asal, berbeza dengan pinjaman yang juga mendapat tambahan daripada pokok asal yang dipinjamkan, tapi itu adalah interest yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Dr. Afiq. Baik, terima kasih Doktor. Jadi kita dapat penjelasan yang jelaslah tentang konsep untung dan riba yang dijelaskan oleh Dr. Basri tadi. Dan Doktor pun ada nyatakan tadi larangan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat kalau ada larangan di dalam Al-Quran ini menunjukkan bahawa riba ni satu perkara yang cukup besar
yang seluruh umat Islam kena ambil berat dan fahami betul-betul tentang larangan ini. Adakah di sana terdapat beberapa pembahagian ataupun jenis-jenis riba yang perlu kita faham dalam berhati-hati dalam sistem muamalat kita? Silakan Doktor. Okey. Kita tak nak kegiatan ataupun aktiviti memberi pinjaman wang ataupun memberi pinjaman modal kepada pihak penghutang ni, kita tak nafi dia adalah satu kesalahan dan dosa yang besarlah. Cumanya kita lihat dalam Islam ni dia ada penyelesaian dia lah. Ada penyelesaian, ada jalan keluar, ada jalan keluar. Dalam keadaan Islam tidak membenarkan kita terlibat dengan riba, kita boleh pergi kepada pelbagai bentuk instrumen-instrumen yang ada dalam muamalah Islam ni yang memberi jalan keluar kepada orang Islam. Kita tahulah jalan keluar tu di antaranya produk-produk yang ditawarkan oleh Islam, terutama sekali dalam konteks muamalah, ialah instrumen-instrumen yang semuanya berorientasikan untung rugi. Jadi mereka yang terlibat dalam instrumen ataupun produk-produk Islam tu sendiri, semuanya berorientasikan profit sharing. Tapi yang lebih asas lagi, dia juga berorientasikan akad tu sendiri. Akad. Akad tu menjadi penentu sama ada sesuatu instrumen tu sah atau tidak, halal atau tidak. Sebab apa? Sebab bila kita kata jual beli yang berasaskan profit sharing, pembahagian untung rugi, tapi dia mesti diselesai terlebih dahulu dengan akad, akad yang ada dalam sesuatu akad, sesuatu instrumen tu. Sebab akad-akad ni adalah ikatan ataupun janji di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu instrumen tu. Misalnya kita ambil contoh instrumen yang menjadi jalan keluar kepada orang Islam terlibat dengan riba. Kita ambil contoh jual beli biasalah. Jual beli biasa ni kan. Jual beli biasa kita sebelum kita nak memulakan suatu aktiviti jual beli tu, dia kena ada dia kena ada penjual, dia kena ada pembeli, dia ada barangan yang nak dijual dan ada penentuan harga serta ijab dan qabul. Jadi kalau rukun-rukun yang saya sebut ni tak ada, akad jual beli itu pun tidak sah. Sebab apa? Dalam instrumen Islam ni, terutama sekali yang berkait dengan jual beli, sesuatu jual beli itu sah atau tidak ialah based on akad tu sah atau tidak. Kan? Jadi dia bukan saja rukun, tetapi hukum kepada rukun tu pun kena jelaskan juga. Hukum tu pun kena jelas. Misalnya kalau kita tengok untuk hukum ni, setiap rukun jual beli tu, penjual ke, pembeli ke, barangan ke, harga dan ijab kabul, dia ada syarat-syarat. Kan? Dia ada syarat-syarat. Misalnya kalau kita kata bagi penjual pembeli tu mestilah terdiri pada individu yang sempurna akal, cukup umur dan pintar, cerdik. Satu lagi dia tidak disekat untuk terlibat dalam muamalah jual beli itu. Macam orang ditahan harta dia seperti seorang muflis. Seorang muflis dia tak boleh terlibat dalam akad jual beli, ataupun dia tidak dipaksa
untuk terlibat dengan jual beli. Begitu juga dari segi ijab dan kabul. Syarat-syarat kepada ijab dan kabul kan. Di samping barangan, harga, satu lagi ijab kabul pun penting. Di mana kedua pihak yang terlibat tu kan, di antara penjual dan pembeli kan, di antara penjual dan pembeli, akad tu kena settle. Apa yang diakad itulah yang dikabulkan. Dan pada penjual dan pembeli itu pun, kita lihat dia tak boleh semasa ijab tu diselangi perkataan lain yang boleh menjejaskan akad jual beli itu. Misalnya kalau dia kata saya jual buku ni dengan harga RM10, makna kabulnya kita kena akad dengan harga RM10 juga. Dan tidak diselangi perkataan lain antara penjual dan pembeli. Kalau ijab tu ialah untuk beli buku kan, makna dia terus akad untuk beli buku. Tak boleh. Baik saja penjual kata saya jual buku ni, pembeli kata jom kita pergi minum air dulu. Jadi makna kita diselangi oleh perkataan lain yang tak ada hubung kait dengan jual beli pun menyebabkan jual beli itu tidak sah. Kita lihat begitu telitilah dalam soal seseorang penjual Islam ni untuk mendapatkan untung daripada akad jual beli itu. Bahkan dalam akad jual beli itu pun masih diberi ruang untuk pilih yang disebut sebagai khiyar. Sama ada kita setuju atau tak setuju untuk beli barangan tu. Sama ada kita setuju atau nak beli barangan tu. Kalau kita tak setuju, kita boleh cancel dalam majlis akad tu. Itu kita panggil khiyar majlis. Diberi ruang untuk kita pilih. Tapi ada satu lagi jenis khiyar, kan? Kita buat syarat. Kalau barang ni kita beli, kita buat balik nanti kalau kita rasa tak setuju, kita tak puas hati, ada something yang kita rasa nak tukar semula, kita boleh buat syarat dalam majlis akad tu. Sehingga Nabi kata anta bi khiyarin min kulli sil'atin ibtala'ha salasaya. Kamu boleh pulang balik barang yang telah kamu beli. Kalau kamu tak puas hati dalam masa 3 hari, 3 malam. Kalau lebih daripada 3 hari, 3 malam, tak sah. Tak boleh pulang balik dah. Kecuali kita pergi kepada khiyar, satu lagi khiyar aib. Masa kita beli barang tu, kita tengok di ruang display tu ataupun bilik pameran tu, kita lihat produk tu cantik, barangan tu puas hati. Tiba-tiba kita balik rumah, benda tu cacat. Misalnya kita tertarik untuk beli sepasang kasut lah. Sepasang kasut yang display di bilik pameran tu, kita beli. Tapi hakikat cacat tu dah ada. Baik saja kita balik rumah, kita tengok kasut kita sebelah tu tapak dia tak ada. Kan? Jadi cacat lah. Makna dalam konteks ni kita kena pulang seberapa segera. Lepas tu ulama' hurai lagi seberapa segera tu. Seberapa segera. Kalau barang tu kita beli buat balik waktu malam, seberapa segera ialah esok hari. Kalau kita buat balik barang tu dah masuk waktu solat, kan? Selesai solat dulu baru kita hantar barang tu. Kan? Kalau di tempat yang jauh, sehingga kita ada kemudahan untuk pergi balik ke premis di mana kita pergi tu. Makna ada kemudahan untuk pergi balik ke tempat tu. Itu kita lihat bagaimana teliti untuk sesuatu jual beli. Itu jual beli biasa demi untuk meraih keuntungan daripada produk yang kita jual. Dan satu lagi kita lihat yang jual beli juga, tapi kita ambil untung dengan cara menyatakan berapa modal kita dan berapa markup yang kita ambil. Yang ni kita panggil jual beli secara murabahah. Jual beli secara murabahah.
Jadi jual beli murabahah ni berbeza dengan jual beli yang saya ceritakan tadi. Sebab jual beli secara murabahah, dia kena declare kepada pembeli harga modal dan berapa untung yang dia ambil. Itu pun ada rukun-rukun dia, syarat-syarat. Ada hukum kepada setiap rukun-rukun tu. Kemudian dari segi markup yang diambil tu juga mesti ada konsensus di antara penjual dengan pembeli. Kalau pembeli tak setuju, dia akan terbatal dengan sendirinya jual beli secara murabahah. Tapi okey, jual beli secara murabahah ni pun ada kaitan dengan kaedah nak bayar. Mungkin dia tak boleh nak bayar secara lamsam sekaligus. Dia nak bayar secara ansur-ansur. Kalau dia nak bayar secara ansur-ansur, dia kena plus dengan satu lagi iaitu kaedah baik bisaman ajil. Jual dengan harga tangguh. Jadi yang tadi kita akad secara murabahah. Tapi kaedah bayar kita nak pergi kepada jual dengan harga tangguh. Ini pun boleh kita lakukan apabila kita tak boleh nak bayar pada masa itu. Itu kita boleh ambil baik bisaman ajil. Dan ada satu lagi jenis jual beli yang menjadi penyelesai kepada riba tadi. Kita boleh pergi kepada jual salam, bai'us salam. Bai'us salam ni makna kita bayar secara cash, barang tu ditangguhkan. Barang tu ditangguhkan. Cumanya kita kena jelaskan specification barang tu. Apa dia barang tu, kuantiti dia, jenis, berapa bilangan dan penyerahannya bila. Itu dari segi kita kata bai'us salam. Bai'us salam. Ada lagi jual beli untuk orang nak ambil personal loan. Untuk orang nak dapat cash money. Cash money. Dia boleh pergi ke bank kan. Dia boleh buat Baik Al-Inah. Suatu ketika dulu Baik Al-Inah ni popular lah. Untuk mereka dapat cash money dengan menjalankan sedikit akad jual beli dengan pihak bank kan. Tapi sejak akhir-akhir ni banyak ulama di Middle East dan ulama di negara kita pun macam tak berapa setuju dengan Baik Al-Inah ni. Kemudian diharmonise kepada Baik Tawarruk kan. Ini Baik Tawarruk ni dia punya rukun semacam juga dalam Baik Al-Inah, cumanya ada third party yang menyediakan cash money tu. Kalau dalam Baik Al-Inah, bank sendiri yang sediakan cash money tu melalui barangan yang kita beli milik bank kan. Jadi ini dalam soal kita kata kita nak dapatkan personal loan secara Islamic personal loan kan. Dan kita lihat Baik Tawarruk lah yang sekarang ni banyak digunakan untuk kad kredit kan. Untuk kad kredit dan pelbagai lagi lah demi untuk menyelamatkan daripada riba. Dan satu lagi mungkin saya boleh sentuh satu dua, walaupun banyak kaedah-kaedah ataupun instrumen dalam muamalah Islam ni untuk mengelak orang Islam terlibat dengan riba kan. Ada lagi seperti mudharabah dan juga musyarakah. Bagi mereka yang nak terlibat dalam pelaburan kan, dalam pelaburan dia boleh pergi kepada instrumen yang disebut sebagai mudharabah kan. Di mana mudharabah ni melibatkan dua partis atau lebih lah. Dua partis ni makna dua partis ni satu pihak mengeluarkan modal, satu pihak lagi mengeluarkan tenaga usaha. Ataupun kita kata one more party tu menjadi capital provider and one more lagi ialah entrepreneurship. Dia sediakan skill untuk run sesuatu projek kan.
Cumanya dia kena tentukan dalam majlis akad mudharabah ni dari segi ratio keuntungan, bukan menentukan keuntungan. Kalau projek tu untung, dia tentukan ratio. Mungkin 50% tu return kepada capital provider, 50% lagi return kepada usahawan ataupun entrepreneur tu. Ataupun kita boleh buat mungkin boleh disetujui untuk 70, 30, 60, 40 terpulanglah. Dan projek mudharabah tu pula mesti projek yang halal lah. Projek yang halal. Tapi kena ingat, kalau projek tu rugi, sepenuhnya kerugian tu ditanggung oleh capital provider. Makna penyedia modal. Cumanya usahawan tak dapat apa-apa. Kalau dia break even, dapat modal balik, pemodal dapat modal dia kembali, usahawan masih tak dapat apa-apa. Itu atas budi bicara pemodal lah. Mungkin dia ada discretion untuk dia beri sedikit apa orang kata sagu hati ke tu terpulang kepada pemodal. Manakala satu lagi juga untuk nak mengelak orang Islam terlibat dengan riba ni, jalan keluar satu lagi, dia terlibat dengan instrumen yang disebut sebagai musyarakah. Musyarakah ni bermakna dua orang atau lebih menurunkan sejumlah modal untuk menjalankan sesuatu projek. Misalnya kalau bank, dia boleh berlaku di antara bank dengan customer ataupun sesama individu pun boleh. Mungkin kalau kita kata kalau bank dengan individu, dengan customer, dia sama-sama mengeluarkan modal. Bank sediakan modal, keluarkan modal, dan customer pun keluarkan modal untuk menjalankan sesuatu projek itu. Jadi relation antara bank dengan customer, ini kita anggap sebagai shareholders lah. Shareholders. Jadi masing-masing action sebagai wakil di kalangan dia untuk melaksanakan sesuatu projek itu. Itu kalau kita lihat dalam konteks bank dengan customer, tapi dia juga boleh pergi dalam konteks koperasi, dalam konteks institusi keuangan yang lain lah. Itu sebahagianlah Dr. Afifuddin. Walaupun banyak lagi yang boleh saya perjelaskan. Walaupun Islam tu dia haram riba, tetapi ada solution untuk orang Islam tu meraih keuntungan, tapi dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat tu. Okey, baik Doktor. Jadi kita jelas bahawa dalam Islam ni ada pelbagai alternatif untuk kita pilih, umat Islam pilih agar kita ni dapat selamatkan diri kita daripada terjerumus dalam kancah riba, ya Doktor? Ya. Seperti yang kita sedia maklum, dalam muamalah dalam Islam telah dikhususkan beberapa item-item yang kita sebut sebagai item ribawi, yang mana kebarangkalian boleh berlakunya riba dalam urusan jual beli yang melibatkan item ribawi ni. Boleh Doktor jelaskan sedikit apakah item-item ribawi ini dan ketika mana, keadaan mana yang boleh berlakunya riba dalam urusan jual beli berkaitan item ribawi ni, Doktor? Okey, terima kasih. Tadi saya cuba explain ataupun describe dari segi kita kata instrumen-instrumen yang boleh menjadi penyelesaian kepada riba. Mungkin kita kata pendengar sendiri pun ingin tahu apa dia masalah, apa dia riba tu sendiri, dan juga item-item yang disebut oleh moderator tu yang menyebabkan sesuatu harta kita terlibat dengan riba. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, mungkin saya bagi dulu takrif riba tu. Sebab dengan bila kita ada knowledge terhadap apa dia riba, mungkin kita boleh berhati-hati supaya kita tidak terjebak dengan riba ni. Kalau ikut dari segi definisi yang konkret lah, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil definisi yang jami' mani', kita
lihat apa yang ditakrifkan ialah sebagai az-ziyadatu fi asya'i khassah wa ziyadatu 'ala ad-dain muqabal wal ajal mutlaqah. Maksudnya sebarang tambahan dalam barangan tertentu iaitu barang ribawi, sebarang tambahan dalam barangan tertentu iaitu barangan ribawi. Ini ada 6 item barangan yang disebut dalam hadis yang sahih, 6 barangan ataupun 6 item yang mudah terlibat dengan riba. Misalnya apa yang Nabi sebut, saya ambil maksud hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu apabila kamu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mestilah sama timbangan dan sukatan dan ditukar secara terus. Dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual belilah mengikut apa yang kamu sukai. Itu dalil menunjukkan elemen riba yang moderator hendaki tadi tu. Elemen dalam barangan ribawi. Dan saya rasa saya perlu jelas juga supaya kita ada knowledge terhadap apa dia jenis-jenis riba. Sebab riba ni kalau based on mazhab Syafi'i ada 3 jenis lah. Satu, riba al-fadlu, riba al-fadl. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Dan satu lagi, riba al-yad. Jadi kita lihat kalau riba yang muncul melalui hutang, dia membabitkan riba al-qard dan riba jahiliah. Tapi kalau riba yang membabitkan jual beli, dia membabitkan, dia mengaitkan riba nasab dan riba al-fadl. Jadi saya terang sikit, riba yang berkait dengan hutang ni, misalnya riba al-qard. Apa dia riba al-qard ni? Iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan atas pemberian pinjaman pokok. Misalnya kalau kita buat loan, ambil pinjaman di bank, dia dah stipulated dari segi percentage tambahan kepada pinjaman pokok kita tu. Loan yang kita buat. Itu kita kata riba al-qard. Satu lagi ialah riba jahiliah. Riba jahiliah ni ialah dia muncul melalui hutang juga, melalui hutang ataupun kita panggil ad-duyun, kan? Hutang-hutang, di mana riba jahiliah bermaksud kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang diakibatkan si peminjam tu gagal untuk membayar hutang, membayar pinjaman ataupun jumlah hutang yang dia buat. Jadi pihak pemiutang akan mengenakan denda ke atas si peminjam kerana minta tangguh. Jadi pihak pemiutang pun schedule balik dengan mengenakan denda tambahan lagi kepada jumlah pokok yang dipinjamkan tu. Itu kita panggil riba al-jahiliah. Satu lagi riba yang berkait dengan jual beli, al-buyu'. Satunya ialah riba an-nasa'. Riba an-nasa' ni ialah apabila berjual beli atau bertukar antara barang ribawi. Barang ribawi yang saya sebut 6 item tadi, emas, perak, kurma, gandum, skoi, garam tu. Misalnya kalau transaction kita buat, kita tukar 5 gram emas. 5 gram emas kita jual dengan harga RM2,000 secara tangguh. Itu kita terlibat dengan riba an-nasa'. Ataupun 10 kilo beras ditukar dengan 15 kilo gandum secara tangguh. Itu pun terlibat dengan riba. Ini dia dimunculkan melalui jual beli barangan ribawi yang 6 item tadi tu. Mana satu lagi ialah riba al-fadl. Riba al-fadlu ialah apabila berjual beli dengan kita bertukar barangan ribawi yang sama jenis dengan beza
kadar berat. Contoh kita menukar 5 gram emas jenis 916 dengan 6 gram emas 750. Ia adalah haram kerana sepatutnya kedua-duanya mesti 5 gram 5 gram. Jadi jenis kualiti tak timbul masalah. Kualiti yang ni 916, 750 tu tak terkait, tak terkesan. Satu lagi menukar ataupun menjual 10 gram beras basmati dengan bayaran 15 gram beras jenis A1 dan beras-beras yang berkualiti lain, ia juga haram kerana kedua-duanya sepatutnya sama-sama 10 gram. 10 gram. Tetapi kita lihat ini dah jatuh dalam kategori riba al-fadlu. Riba al-fadlu. Itu kita lihat bagaimana riba, makna riba dan jenis-jenis riba, supaya kita cuba dengan dapat pengetahuan tu sedikit kan, kita cuba mengelaklah riba ni, sebab hukuman kepada orang yang ambil ataupun terlibat dengan riba ni menakutkanlah, menggerunkan. Kita, masyarakat kita duk sibuk, dengan isu-isu rasuah, isu kronisma, isu bid'ah, isu tahlil kan. Tahlil arwah, makanan tu ada logo halal atau tidak. Tapi bagaimana dengan masalah hukuman Allah kepada mereka yang mengambil riba. Yang mengambil riba ni. Saya ambil contoh misalnya Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dan ijma' seluruh ulama Islam tentang pengharaman riba. Pengharaman riba dia kata masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar. Sebab itulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Baqarah ayat 278 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa-sisa riba. Sisa-sisa riba. Dan kita lihat ada lagi pandangan-pandangan ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah. Dia kata inilah ayat yang menakutkan dalam surah Baqarah ni yang berkait dengan riba, iaitu ayat yang Allah nyatakan yang maksudnya akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat, ambillah senjata kamu untuk berperang dengan Allah. Jadi Allah ajak berperang dengan orang yang terlibat dengan riba ni. Begitu juga satu lagi Qatadah, Imam Qatadah dia kata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hukuman yang berat, termasuk hukuman bunuh bagi mereka yang mengambil riba. Itu kita takutlah. Itu biarlah makna kita ada pengetahuan di dunia ni tentang riba dan apa hukuman yang Allah akan kenakan kita masa di dunia dan hari akhirat nanti. Saya sebut satu lagi yang ada dalam apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Dia kata la yuqbalu minhu sadaqah wala hajjan wala jihadan wala silah. Maksudnya tidak diterima daripada pemakan riba tu sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraan. Dan ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa ni, orang yang makan riba ni, satu dirham yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahui ia lebih buruk, ia mengetahui itu adalah riba, perbuatan itu lebih buruk daripada perbuatan berzina sebanyak 36 kali ataupun berzina dengan ibu sendiri. Na'udzubillah.
Zalik. Kan? Saja mungkin setakat tu dulu, setakat yang diminta oleh moderator tadi. Baik, Alhamdulillah, begitu jelas sekali penerangan oleh Dr. Basri selaku panel kita. Jadi sebelum saya meneruskan segmen kita ni, mungkin ada pendengar-pendengar di luar sana yang ingin mengajukan sebarang soalan, sama ada secara direct ataupun boleh tulis di ruangan chat kita. Boleh ajukan soalan-soalan atau kemusykilan anda berkaitan dengan permasalahan untung dan riba ni. Jadi Doktor, sementara kita tunggu soalan daripada pendengar, sukalah kalau saya mendapat penjelasan sedikit daripada Doktor. Apakah hikmah di sebalik pengharaman riba ni, Doktor? Dan apakah kesan riba ni terhadap masyarakat dan negara kita? Okey. Hikmah tu banyaklah kan. Hikmah Allah larang riba ni, tapi Allah suruh kita terlibat dalam jual beli kan. Di antaranya bila kita terlibat dalam jual beli, sebenarnya kita saling penuh memenuhi kehendak dan keperluan serta hajat yang ada di antara kita dalam masyarakat ni. Especially kalau kita kata dari segi buyer and seller tu kan. Sebab masing-masing ada barangan ataupun perkhidmatan yang tak boleh dia hasilkan sendiri. Dia memerlukan pertukaran. Pertukaran tu dengan cara menjalankan aktiviti jual beli. Di samping bila kita terlibat dengan jual beli ini sendiri pun sebenarnya membantu kepada pertumbuhan ekonomi. Sebab bila kita terlibat dalam aktiviti jual beli, sebenarnya kita juga terlibat menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kuasa beli dan juga menarik penawaran di pihak penyedia barangan yang diminta oleh pemilik kuasa beli tadi. Di samping menyediakan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran itu sendiri. Dan hikmah Islam suruh kita terlibat dengan riba ni, sekurang-kurangnya kita dapat menghayati sunnah Rasulullah yang Rasulullah nyatakan 19 ar-rizq fit tijarah. 90% rezeki itu ada dalam perniagaan. Jadi mereka yang terlibat dalam aktiviti ekonomi ni, termasuk bidang perniagaan ataupun jual beli itu sendiri kan. Jual beli itu sendiri sebenarnya dia juga menggerakkan segala sumber-sumber dari segi modal, buruh, teknologi itu supaya dapat dicairkan dalam aktiviti ekonomi. Dalam aktiviti ekonomi. Kan? Kita lihatlah orang Islam sendiri pun kalau masing-masing dapat terlibat dalam perniagaan ni, dalam jual beli dan perniagaan ni, dia juga nanti akan menjadi pembayar zakat perniagaan. Kan? Bila rata-rata orang Islam ni berpeluang ataupun mampu untuk membayar zakat perniagaan, jadi dengan zakat yang teragih pada orang fakir, miskin, mu'allaf, mereka yang menjadi pemungut zakat, ada 8 golongan tu kan, sebenarnya dia juga akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi. Contoh, kita ambil orang fakir bila dia dapat zakat, mungkin dia jadikan zakat yang dia peroleh itu untuk memulakan sesuatu perniagaan. Kan? Apabila dia memulakan sesuatu perniagaan, sebenarnya dia juga mencipta peluang pekerjaan. Dan dia terlibat dengan perniagaan juga, sebenarnya dia menambahkan pendapatan kan, dan meningkatkan kuasa beli. Kan? Dan satu lagi juga, kita kata melalui zakat perniagaan, zakat yang begitu banyak datang daripada ramainya orang-orang Islam yang terlibat dalam perniagaan ni, sebenarnya bila dia keluar zakat,
berlaku perluasan pemilikan. Yang selama ni harta terlonggok pada mereka yang kaya saja, iaitu ahli perniagaan, tapi berpindah tangan kepada penerima ataupun asnaf zakat. Kan? Jadi melalui peluas pemilikan ni pun sebenarnya kita dapat mengurangkan masalah inflasi. Masalah longgokan harta yang selama ni berada pada mereka yang kaya saja. Masalah inflasi ni saya tertarik sebagaimana yang Allah nyatakan, kaila yakunu dulatan baina aghniya'u minkum, dalam surah Al-Hashr ayat 7. Janganlah harta-harta kekayaan tu beredar di kalangan mereka yang kaya saja. Jadi makna bila mereka keluarkan zakat, lantaran dia dulu sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya, jadi dia boleh mengurangkan masalah inflasi, terutama sekali inflasi tarikan permintaan. Ini kita lihat akan menyelesaikan banyak masalah ekonomi. Di samping bila kita menjalankan aktiviti perniagaan ni, lebih-lebih lagi kalau kita based on ekonomi Islam, kan? Jadi kita cuba memantapkan sistem ekonomi yang dicanangkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam konteks hidup kita hari ini, sama ada di peringkat global, di peringkat kita domestik pun, di peringkat lokal, kita masih terikat dengan sistem ekonomi konvensional. Kalau kita kata di dunia sana, di peringkat global tu, dia adanya sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Apa kurangnya negara kita yang masih mengekalkan sistem ekonomi campuran, walaupun tak pure kapitalis, sosialis, kita ekonomi campuran. Dalam masa yang sama kita juga ada sistem ekonomi Islam. Jadi walau macam mana pun kita belum lagi sepenuhnya dapat melaksanakan sistem ekonomi Islam sepenuhnya yang berasaskan kepada tasawur, epistemologi dan ontologi Islam itu sendiri. Jadi sekurang-kurangnya kita yang maju dalam perniagaan, begitu ramai orang Islam terlibat dalam jual beli ni, makna kita cuba tunjukkan betapa cantiknya Islam ni apabila diletakkan kepada sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Itu di antara hikmahnya, kan. Di samping itu juga bila orang Islam sendiri menjadi peniaga, menjadi usahawan, mereka juga akan berusaha untuk menghasilkan produk-produk yang halal, perkhidmatan yang halal yang boleh dipenuhi kepada keperluan masyarakat Islam. Sebab apa hari ini pun kalau kita lihat, kita duk sibuk dari segi labeling halal. Kalau ada label halal, itulah yang kita yakin boleh minta sesuatu barangan tu. Tapi kita sedar atau tak sedar bahawa 90% pengeluar yang menjadi usahawan, peniaga, produk halal hari ini ialah orang bukan Islam, kan? Orang bukan Islam. Kita tak sampai 10% pun terlibat dalam penyediaan produk halal. Patutnya orang Islam sendirilah, kan? Sebab bila orang Islam sendiri jadi usahawan, jadi peniaga, menyediakan produk-produk halal, sebenarnya kita dapat menepati apa yang Allah kehendaki. Kulu min thayyibah wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Kita macam mana kita nak pastikan makanan kita, perkhidmatan kita baik, kalau yang penyedia tu datang daripada bukan Muslim businessman, Muslim entrepreneur. Itu di antara sebahagianlah hikmah-hikmah yang diminta oleh moderator. Okay. Baik, terima kasih Dr. atas penjelasan tersebut. Doktor, kita dapat satu soalan daripada pendengar maya.
soalan berkenaan dengan emas perhiasan jika nak trade in, Doktor. Maksudnya emas lama yang dipakai, beliau ke kedai emas dan nak tukar, nak trade in dengan emas yang baru. Adakah di sana terdapat unsur riba ni? Okey, tadi dalam hadis yang saya ketengahkan tadi kan. Jadi makna kalau dia membabitkan barangan ribawi, mesti seperti emas, perak kan, tamar dan sebagainya itulah, dia kena ikut kaedah-kaedah, kaedah-kaedah muamalah dia, kaedah akad tu yang jelas supaya kita tak terlibat dengan riba. Bagi orang yang mungkin duk pakai barangan kemas, perhiasan yang ada tu dah lama, dah rasa apa orang kata boring, jemu dah kan, nak tukar nak tukar hak baru. Boleh kita pergi, makna kita pergi kedai emas, kita belilah yang baru dan kita dapatlah yang baru, kita boleh pakai. Tapi dalam konteks kita nak trade in tu, trade in tu tak boleh. Dia boleh terlibat dengan riba. Kita tak boleh trade in. Cumanya kita boleh buat macam ni. Kita jual barangan kemas kita yang lama tu, berapa harga kita dapat, kemudian kita beli barangan kemas yang baru. Okay. Dia tak boleh trade in macam kita trade in kereta, trade in produk-produk lain. Tapi dari segi barangan kemas, trade in tu tak boleh. Makna kita boleh hanya kita jual barangan kemas yang lama yang kita pakai tu, dapat wang daripada jualan tu, kita beli barangan kemas yang baru. Makna dari segi teknik tu lah saja yang boleh tolong selesai supaya kita ni tak terlibat dengan riba. Okey. Okey, terima kasih Doktor. Mungkin ada pendengar-pendengar di luar sana yang ingin bertanya. Okey, ada satu soalan. Assalamualaikum, nak tanya tempoh maksimum paling lama yadan bijadin di dalam urus niaga. Tempoh paling lama yadan bijadin dalam urus niaga. Kalau yadan bijadin ni untuk barang, kalau ikut semua mazhab mesti on the spot. Mesti pada masa tu. Pada masa tu juga. Kecuali mazhab Maliki ya, dia bagi tempoh 3 hari. 3 hari. 3 hari. Tapi saya juga dapat maklumat terkini, kalau dia tidak melibatkan barang kemas yang original, yang asal, emas macam kita kata bar of gold, barang kemas yang asal tu kan, macam kita barang kemas, misalnya emas tu telah diolah menjadi barangan perhiasan kan, yang dipakai oleh wanita tu, kalau ikut Majlis Fatwa Kebangsaan yang baru ni, dia bagi tempoh 3 hari. Kalau termasuklah kalau kita beli secara online, dia bagi boleh yadan biadin tu, makna boleh. Sebab apa, kalau barang perhiasan tu dah diolah, tidak kekal lagi macam original emas, emas keping ataupun emas bar of gold tu. Yang tu kalau ikut Majlis Fatwa Kebangsaan dia bagi tempoh 3 hari. Pada asasnya semua mazhab tu yadan biadin tu mesti on the spot dan tak boleh bertangguh. Itulah mungkin yang boleh saya jawab. Okay, baik, terima kasih Doktor. Jadi kalau pendengar-pendengar di luar sana masih ada sebarang kemusykilan, sebarang soalan yang perlu kepada penjelasan, jadi boleh kemukakan. InsyaAllah. Setakat ni Kalau tak ada, mungkin saya boleh tambah sikit lah ni. boleh Doktor, boleh. Silakan Doktor. Sebab apa, ribat-ribat ni kadang-kadang nak kata keliru tu, ni di antaranya cara macam mana kita nak menghuraikan masalah kekeliruan antara untung dan riba kan.
untung dan riba ni. Tapi ada setengah tu tak keliru pun saja buat keliru kan. Kadang apa? Kan? Dengan kehidupan, dengan kebendaan ni. Kadang-kadang terlupa. Misalnya yang lazimlah berlaku dalam masyarakat kita ni, misalnya dalam masalah riba dalam pinjaman. Kita masyarakat hari ni tak boleh lari. Rata-rata masyarakat kita terlibat dengan pinjaman. Sama ada pinjaman kereta, kalut, pinjaman perumahan, pinjaman modal, pinjaman mesin untuk apa ni, peralatan syarikat seperti high purchase loan kan, dan juga pinjaman peribadi. Saya cuba nak bagi contoh betapa riba yang Allah larang kita ambil, yang Allah tegah ni, betapa dahsyatnya penindasan kezaliman yang berlaku kepada penghutang tu. Misalnya contoh, kalau ada seorang pelanggan tu kan, kita ambil lah pelanggan A. Boleh dengar clear? Boleh. Misalnya pelanggan A nak beli kereta ataupun nak beli rumah. Dia pun pergi ke bank konvensional untuk dapatkan pinjaman. Kita katakan dia ambil bank bagi pada dia 100,000 kepada pelanggan A tadi kan. Bila dia dah bagi 100,000, jadi sebagai imbalan balik kepada pihak bank tetapkan interest sebanyak 8% kan. 8%. Jadi daripada jumlah asal tadi tu 100,000 campur dengan interest yang dikenakan 8,000. Jadi 8,000 tu dah kita anggap itu adalah riba al-qard. Riba al-qard. Bank pun terlibat, maknanya individu yang kita kata pelanggan A tadi sanggup bayar 8,000 tambahan di atas pinjaman pokok 100,000 tu pun dia dah bersyubhah, terlibat dengan riba al-qard ad-duyun. Jadi jumlah faedah dicampur dengan jumlah pokok akan dibahagi mengikut bulan. Jadi menurut hukum Islam, jumlah 8,000 yang diperoleh itu adalah hasil bank yang haram, dan pelanggan yang memberi 8,000 tadi pun musybahat macam saya sebut tadilah. Al-akhdhu wal mu'ti sawa. Individu yang beri riba, yang mengambil adalah sama. Itu hadis riwayat Muslim kan. Mungkin orang timbul persoalan, kenapa itu satu kesalahan. Kenapa Tuhan larang kita buat macam tu kan, ataupun bank dengan pelanggan buat macam tu? Sebab kita dah terjebak dengan mengeksploitasi pelanggan kan. Sebab apa? Hasil 8,000 tu sebenarnya diterima daripada kita mengeksploitasi kesusahan pelanggan. Kerana pelanggan tadi terdesak untuk mendapatkan sumber keuangan, dia pergi ke bank untuk dapat pinjaman bagi mengatasi masalah dia kan, masalah keuangan dia. Tapi keadaan terdesak yang dihadapi itu, dia ambil peluang untuk pihak bank mengenakan kadar faedah. Inilah yang kita namakan riba, menekan dan menindas. Tambahan pula si pelanggan tu pula, misalnya kalau dia gagal nak bayar, dia bayar bulan-bulanan tu, dia gagal nak bayar pada masa dan waktu yang ditetapkan oleh bank. Pada masa ni dia akan dikenakan penalti. Penalti ni sifat dia compounding. Orang kerja bank tahulah dia punya kira interest tu ada simple interest, satu lagi compound interest. Sifat compounding ni kita lihat lagi jelaslah kan. Sebab apa? Bila dia tak boleh bayar kan, penalti yang dikenakan tu akan dikenakan ke atas pinjaman pokok, dicampur dengan pinjaman asas pokok yang 100,000 tadi, campur 8,000, kemudian denda tu pula kena ke atas pinjaman pokok. Tapi kalau kita bayangkan, kalau makna
kalau misalnya pelanggan tu misalnya dia dah bayar dah habis. Dia dah bayar, contohnya outstanding balance tu tinggal 90,000 lagi katakan. Tiba-tiba dalam keadaan tinggal 90,000 lagi baki tu, tiba-tiba pelanggan masih gagal untuk membayar tepat pada masanya. Pada masa ni sekali lagi dia akan dikenakan penalty. Mungkin kita kata penalty tu dikenakan 6,000. Jadi patutnya baki dah 90,000 tapi oleh kerana dia gagal nak bayar, jadi dia dikenakan penalti sebanyak 6,000 menjadikan pinjaman dia berjumlah 96,000. Bukan sekadar tu saja, jadi penalti yang dikenakan biasanya 5 ataupun 6%. Bayangkan penalti akan dikenakan lagi ke atas 96,000. Berbeza dengan bank Islam. Bank Islam bagi mereka yang lewat bayar, dia ada juga denda. Dia panggil tadwis. Tadwis 1% yang dikenakan sebagai bayaran denda. Tapi bayaran denda 1% itu tidak menjadi item pendapatan kepada bank. Dia asingkan. Diasingkan dalam satu tabung di mana wang tu akan diagih kepada untuk fakir miskin ataupun untuk CSR bank, untuk fakir miskin. Yang ni telah dilaksanakan oleh bukan saja bank-bank Islam di negara kita, termasuk Asian Bank, Quick Finance House, Al-Rajihi Bank, Investment Corporation Malaysian Bank dan juga RHB Islamic Bank. Di mana duit 1% yang dikenakan dalam Islamic perbankan ni, dia tak ambil, tak jadi item pendapatan kepada bank, tapi diagih kepada mereka yang miskin. Itu saja saya nak tambah. Okey, Doktor. Contoh. Ya. Kita ada satu soalan daripada pendengar, daripada Syafiqah Husna. Assalamualaikum. Saya ada soalan sebagai pengguna. Apakah peranan kita untuk tahu dan memastikan urusan pinjaman yang kita buat daripada satu organisasi itu patuh syariah dan bebas daripada riba? Okey. Jadi makna kita as Muslim ni, kita kena alert lah. Kita kena alert. Bila kita nak beli satu barangan, kalau kita nak beli, misal nak beli rumah, nak beli kereta kan, kita alert. Kita tengok di pasaran sana tu ada loan, ada financing. Kalau loan pasti dia plus dengan interest. Tapi kalau financing itu kita kata pembiayaan. Biarlah makna kita usaha dapatkan kita kata pembiayaan. Sama ada institusi kewangan ke, kooperatif ke, koperasi ke, kan, terpulanglah kan. Jadi dalam konteks ni macam mana tu, makna kita kena ada knowledge lah, ada pengetahuan. Tapi yang kalau kita kata, kalau kita dah terlibat dengan riba, yang sudah tu sudahlah. Sekarang ni bank-bank Islam pun bagi mereka yang dah terlibat dengan pinjaman berriba ni, dia boleh keluar juga melalui refinancing. Refinancing kan. Bank-bank Islam menyediakan pembiayaan semula yang Islamik, daripada pinjaman sebelum ni berasaskan riba. Jadi benda ni makna kita kena study lah, jangan ikut nafsu untuk nakkan sesuatu barangan tu kerana kita ikut nafsu, makna ikut kehendak. Biarlah makna kita ikut keperluan. Ikut keperluan. Makna kalau kita ikut kehendak itu lebih kepada nafsu lah. Kan? Lebih kepada nafsu. Islam tak larang kita nak pakai, kita nak guna yang berkualiti, barangan yang baik-baik, rumah yang cantik, kenderaan yang cantik, kan? Sehingga Rasulullah kata pun kebahagiaan anak Adam tu di antaranya rumah yang lapang, kenderaan yang baik, isteri yang salihah. Itu di antara apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Tapi kita kena ukur juga capability kita dari segi financial support tu. Kita
mampu atau tidak. Sebab itulah dalam Islam ni, dalam kita nak dapatkan keperluan-keperluan kehidupan kita, keperluan-keperluan tu, kita kena tengok apa yang ulama dah garis, seperti kita mulakan dengan daruriyat. Kita kena mulakan yang basic need dahulu. Kalau kita ada lebih, baru boleh move to another stage kepada hajat, tahsiniat. Kalau ada lebih lagi, barulah kita pergi kepada luxury, kamaliyat. Kalau kita lebih beyond daripada stages yang saya sebut tu, pergi kepada tarafiyat, itu dah membazir lah. Tapi kalau kita sustain dengan kemampuan keuangan yang ada pada kita, kita masih sustain dari segi mulakan basic ni, hajiat, tahsiniat dan kamaliat tu pun kita dianggap masih sederhana lagi. Masih sederhana. Misalnya kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 31, mereka yang di mana mereka juga dibenarkan oleh Allah ambil barangan yang berkualiti, barangan yang branded, yang mewah. Bagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 31 tu. Man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wat-tayyibatu minar rizq. Sadaqallahu alazim. Siapakah yang telah mengharamkan benda yang baik-baik yang telah aku keluarkan untuk hamba-Ku? Ini barangan-barangan yang baik-baik, yang berkualiti. Jadi kalau soalan tadi tu, macam mana cara kita nak dapatkan sesuatu keperluan kita lah supaya tak terjebak dengan riba, kita kena miliki juga knowledge mengenai interest ni. Kita kena study. Jangan ada orang tu dia tak ada study bab riba ni, biar tak faham, biar jahil senang dia kata lah. Bila jahil dia boleh mengelak ambil riba ni kan. Tapi kalau Ustaz bawa satu lagi firman Allah dalam surah Baqarah ayat 275 hingga 280 tu, kita cuba ambil iktibar kat situlah. Yang Allah kata apa? Auzubillah. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salah wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahu alazim. Maksudnya mereka yang ambil riba, dia tak boleh berdiri di hari akhirat melainkan seperti seorang yang sedang dirasuk syaitan. Sebab apa? Di dunia dia kata riba dengan jual beli itu sama saja. Sedangkan Allah tegaskan, Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fantaha falahu masalah. Yang kamu buat sebelum ni, yang sudah tu sudahlah. Minta ampun, taubatlah kepada Allah. Kita bertaubatlah kepada Allah. Tapi ingat, waman ada, jika kamu kembali, kamu menjadi ahli neraka yang kekal di dalam. Na'udzubillah. Okey, Doktor. Mungkin kita ada satu lagi soalan yang terakhir. Salam Doktor, apakah perbezaan antara bayaran secara ansuran dengan bayaran yang ada unsur riba? Mohon penjelasan. Syukran. Bayar secara perbezaan antara bayaran secara ansuran dengan bayaran yang ada unsur riba. okey. Jadi sepatutnya kalau kita mampu, memanglah kita nak beli sesuatu barangan tu bayar cash kan. Tapi dibolehkan Islam juga kalau kita nak bayar secara beransur-ansur. Memang kemampuan kita kita tak boleh bayar cash, kalau boleh bayar ansur. Cumanya bayar, walaupun kita bayar ansur-ansur, mesti based on flat rate. Makna bayaran bulan-bulan tu dia tak berubah dah. Kalau kita kata kita beli harga barangan tu 10,000, motosikal contohnya 10,000, makna tiap-tiap bulan tu kita bayar ansur-ansur RM200. Jadi RM200 tiap-tiap bulan tu flat rate, dia tak berubah dah. Dia tak berubah sampai habis. Jadi ansur-ansur macam tu makna kita boleh
mengelak daripada riba. Macam kita lihat hari ni, makna bila kita buat, walaupun kita buat bayaran secara ansur-ansur dengan bank konvensional, bila keadaan BLR, base lending rate, bank negara berubah, mungkin kadar makna bayaran bulanan kita mungkin akan berubah, mungkin dikaitkan juga dengan suasana ekonomi semasa ini, dan macam-macam lagi. Jadi kemungkinan nak naik lagi kita kata bayaran ansuran di bank perdagangan biasa tu tak mustahil. Makna yang selamatnya cara ansur-ansur tapi secara Islam. Sebab dia buat secara flat rate. Walaupun dalam bank Islam walaupun dia tak bergantung kepada BLR, dia dipanggil BFR, base financing rate. Sebelum ni tak ada pun, tapi mungkin atas nasihat bank negara supaya bank Islam juga kena ada indikator tu kan. Tapi dalam BFR pun dia bagi pilihan sama ada kita nak ambil maksimum ataupun kita nak kenakan yang minimum. Tapi saya duk perhati bank Islam dia ambil tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Dia tak ambil yang minimum, tak ambil maksimum. Okey, itu saja mungkin. Okey, Doktor, boleh kita buka lagi satu soalan? Okey. Adakah di Bank Malaysia menawarkan jual beli Qardu Hasan? Menawarkan jual beli Qardu Hasan? Ya, adakah di Bank Malaysia menawarkan jual beli Qardu Hasan? Okey. Bila kita kata Qardul Hasan ni makna pinjaman baik budi. Satu-satunya loan dalam Islam ataupun kita satu-satunya Islamic loan ialah Qardul Hasan. Jadi setakat yang saya tahu kan, setakat yang saya tahu sama ada bank Islam ke ataupun koperasi Islam ke, memang ada dia tawarkan instrumen Qardul Hasan ni. Sebab Qardul Hasan ni lebih kepada pinjaman, tak ada interest. Kalau bagi pinjam 5,000 bayar balik 5,000 kan. Itu pinjaman yang ada dalam Islam. Jadi setakat yang saya tahu bank-bank Islam dan juga setengah koperasi yang berlandaskan Islam ada melaksanakan loan secara baik budi, tak ada interest. Tapi dia tanya tadi bukan soal pinjaman kan? Sepatutnya Qardul Hasan tu pinjaman. Tapi soalan menawarkan jual beli Qardu Hasan. Qardu Hasan ni kita jelas sebagai pinjaman. Pinjaman. Setakat ni saya rasa tak ada kaedah jual beli secara Qardul Hasan. Kan? Sebab Qardul Hasan tu adalah pinjaman. Pinjaman tanpa interest lah. Baik, Doktor. Terima kasih. Okay, satu lagi soalan masuk dari pendengar kita. Adakah sama antara syariah compliance dengan Quranic compliance? Lebih kurang lah tu. Makna kalau kita kata syariah compliance tu makna apa-apa penentuan muamalah tu kan, kita nak pastikan kita patuh syariah atau tidak, mesti kita refer Al-Quran, mesti kita refer hadis, ijma' ulama, qiyas dan sebagainya kan. Jadi bagi saya itu dari segi term je lah, Islamic term je lah, dari segi istilah patuh syariah, Islamic compliant dengan Quranic. Ya, Quranic ada yang boleh sharing dengan Quranic compliance. Sebab apa? Dari segi kata nak make sure bank patuh syariah, nak make sure sesuatu koperasi tu patuh syariah kan. Semua kita kata akad-akad ataupun produk-produk yang ada tu mesti
rujuk apa yang Allah kata dalam Al-Quran tu betul atau tidak, apa yang hadis menyatakan betul atau tidak kan. Jadi semuanya berlandaskan, berpandukan kepada Al-Quran. Saya rasa lebih kurang itu istilahnya. Wallahualam. Okey, setakat itu soalan yang kita terima daripada pendengar-pendengar dari luar ataupun pendengar maya. Dan saya rasa kita pun telah berada di penghujung segmen kita, Doktor. Mungkin sebelum kita... Mungkin saya tambah sikit ni, moderator. Boleh, silakan Doktor. Ada satu lah, makna tadi daripada awal hingga akhir saya dah terang dah tentang bagaimana riba ni tak boleh, untung tu boleh kan. Apa-apa aktiviti jual beli yang menghasilkan untung itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tapi kita kena faham perbezaan jelas antara jual beli dengan riba kan. Misalnya kalau kita lihat dalam jual beli ni dia ada semangat tolong menolong tau. Semangat tolong menolong untuk memenuhi keperluan. Jadi pembeli dapat faedah, barangan yang dibeli, penjual dapat upah daripada apa yang dia usahakan. Sebab apa? Untuk nak dapatkan untung tu dia kena prepare dari segi masa, modal, tenaga, usaha kan untuk baru dia dapat. Satu lagi dalam konteks jual beli. Dalam konteks jual beli untuk kita nak dapat untung, keuntungan terbatas tau. Dan sekali saja apabila selesai ijab kabul, saya jual, saya beli, barang tu kita dapat, duit kita serah, selesai. Sekali saja. Tapi kalau kita kata keuntungan dalam interest kan akan berkali-kali kan, berkali-kali. Selagi kita tak dapat bayar sejumlah wang yang dipinjamkan dengan interest, selagi itulah pihak pemiutang dapat raih keuntungan daripada wang yang dipinjamkan. Kalau 10 tahun, 10 tahun lah kan. Satu lagi ialah tanggungjawab penjual dan pembeli selesai sebaik saja akad berlaku. Tanggungjawab penjual dan pembeli bila barang dah diterima, ijab kabul dah settle, selesailah. Tapi tanggungjawab peminjam terhadap pemiutang tak akan tanggungjawab tak akan selesai. Sehingga semua pinjaman dengan bunga tu dibayar. Satu lagi kalau kita lihat dalam jual beli, untung tu wajar. Sebab apa? Pihak yang mengeluarkan barangan tu dia dah berpenat lelah dan dia juga salah satu daripada individu yang produktif. Berbeza dengan orang yang ambil riba ni. Bahkan tidak wajar. Dia adalah individu yang paling tidak produktif. Dia hanya goyang kaki dapat pulangan apa yang dipendam. Tapi saya perasan dalam tulisan ni pihak ahli-ahli ekonomi moden cuba memberi reason kenapa riba tu diharuskan. Satunya dia kata dia telah berkorban beri pinjam kepada penghutang, itu sebagai satu penghargaan. Apa salahnya bayar interest, bayar bunga. Itu maknanya satu. Kalau betul lah dia tu makna satu pengorbanan, sepatutnya bukan yang menindas, bukan tindas lagi. Tolonglah ada arti kata yang sebenar kan. Dan ada juga ahli-ahli ekonomi moden, dia memberi hujah, dia kata apa salahnya modal tu kan berkembang. Modal tu dia kata sama macam sewaan. Kalau rumah kita sewa, kita dapat pulangan, apa salahnya wang yang diberi tu kita sewa, jadikan sebagai sewaan. Ini pun ahli-ahli ekonomi Islam cuba memperbetulkan. Sewa, maksud definisi sewa dengan modal pun tak sama. Sedangkan rumah yang kita sewa, kita siapkan rumah tu, kita sediakan modal, masa, tenaga menyiapkan. Jadi wajarlah rumah tu kita dapat untung melalui sewaan. Berbeza dengan modal. Kan? Satu lagi ialah dia kata, ahli ekonomi kata, moden kata, kalau kita bagi interest, sebenarnya penghutang tu dapat faedah. Terutama sekali dalam bidang perniagaan. Terutama dalam bidang perniagaan, di mana perniagaan tu dapat untung. Jadi ahli-ahli ekonomi Islam dia berujar, macam mana pihak pemiutang ni tahu seseorang tu bila dia dapat pinjaman,
bisnes dia untung. Kan? Kalau rugi, kan? Kalau rugi, lagilah dengan hutang yang kena bayar dengan interest dan rugi projek ataupun aktiviti ekonomi itu. Dan satu lagi, wang tu sendiri pada ahli-ahli ekonomi Islam, dia tidak dianggap modal setelah ianya dilibatkan dalam aktiviti pelaburan. Bila pelaburan tu menjanji sama ada untung atau rugi, itulah pulangan kepada modal, kepada wang. Mesti menghadapi risiko. Bayanglah kalau orang tu buat pinjaman bank untuk tujuan sosial, misalnya pergi buat pembedahan jantung ke, dia ada masalah jantung kan, buat pembedahan jantung di luar negara kan, dia buat pinjaman bank. Jadi mungkin pihak yang beri pinjaman tu, individu ke bank ke, lagi seronoklah orang yang terdesak ni, lagi dia boleh kenakan interest yang tinggi. Bayangkan mereka yang ambil hutang tadi tu, buat pinjaman loan tu untuk pembedahan jantung, tiba-tiba mati. Kan? Adakah dia tak perlu bayar lagi hutang tu? Mungkin dia tak bayar, dia mati dah. Ni, waris-waris dia tu perlu tak continue untuk bayar hutang? Pastinya perlu. Kan? Kalaulah keadaan seperti ini, maknanya dah jatuh, ditimpa tangga, kemudian ditenyih-tenyih lagi. Kan? Seolah-olah macam itulah. Kan? Itulah mungkin sedikit sebanyak yang dapat saya ketengahkan betapa perlunya kita orang Islam ni memikirkan pulangan kepada kita tu, pulangan yang diredai oleh Allah, untung, bukannya riba. Sebab apa? Kalau saya tengok statistik yang terkini ni, kan, hutang yang paling banyak yang dipikul oleh masyarakat kita hari ini ialah hutang isi rumah. Hutang isi rumah ni dah mencecah untuk 2017 data yang saya dapat kan, dia lebih lagi lah. Hutang isi rumah yang mencecah 889 bilion ataupun mewakili 88% GNK negara. 3 penyebab utama muflis adalah di antaranya pinjaman peribadi 28%, sewa beli kenderaan 25%, perumahan 13%. Kan? Semuanya base kepada hutang-hutang berlandaskan interest. Dan kalau kita lihat yang terkini, mereka yang diisytihar muflis, yang diisytiharkan muflis mencecah 24,000 orang lebih, yang kebanyakan berumur 25 hingga 34 tahun. Ini kita lihat kesan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita apabila hidup kita berorientasikan hutang, dan hutang tu based on interest. Wallahualam. Sajalah. Baik, terima kasih kepada panel kita Dr. Basri bin Abdul Ghani di atas penjelasan yang begitu detail. Harap kita semua dapat mengambil manfaat ilmu dan dalam masa yang sama kita amalkan ilmu yang kita ada dalam rangka untuk menjauhkan diri kita daripada kancah riba ini. Jadi kita pun telah berada di penghujung segmen ya Doktor. Dan bagi pendengar-pendengar di luar sana boleh mengisi kehadiran dalam link yang telah diberikan. InsyaAllah akan direkodkan sebagai jam latihan. Dan nampaknya segmen bual bicara kita sehingga di sini saja. InsyaAllah jika ada peluang dan kesempatan, kita akan bertemu lagi di dalam segmen bual bicara yang seterusnya. InsyaAllah. Jadi di sini kita tangguh dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, habis.